Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Apa khabar saudara Zamari LC? Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun. Saya sentiasa mendoakan agar anda sentiasa berbahagia. Ya, saudara Merdeka Mata Satu, hidup UMNO. Alhamdulillah. Saudara Pak Chu, saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Anwar Jubin. Apa khabar saudara? John Ringo, apa khabar saudara? Hebat nama. Saudara Merdeka Mata Satu. Semangat tu hidup BM. Apa khabar saudara Syahrul Azam? Selamat malam dari Kota Baru dah. Mudah-mudahan sihat, tapi Kota Baru nampak gayanya meningkat pula dah ni. Saudara. Begitu juga dengan Pak Ya, saudara Mustafa Ilyas, Tuan Haji Azhar Abdul Manaf. Apa khabar Tuan Haji? Doa saya anda bahagia. Terima kasih saudara Pendekar Mata Satu. Saudara Harum Osman, saudara Suslawati Ahmad. Assalamualaikum. Begitu juga dengan saudara Abu Nem, saudara Muhammad Tahir Kasim, saudara Antun. Antun ni puan rasanya tak? Begitu juga dengan saudara Muhammad Syahrul Abdul Karim, saudara Mat Tahir, saudara Syukur Jamil. Waalaikumsalam. Saudara Zack Perry, saudara dari Johor. Johor sekarang ni tengah sibuk lah. Tentulah Johor tengah meriah sekarang ni rasanya. Begitu juga saudara Mat Nayan, Tuan Eksan Sayuti. Terima kasih dari Pontian ya. Pontian mana tadi pergi ke pelancarannya tu saudara. Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, terima kasih. Yang saya minta adalah sharing, share, like dan subscribe. Kalau saudara menghadapi permasalahan dalam Facebook, sila pergi ke Instagram. Jangan lupa saudara subscribe dalam Instagram. Halaman sama Amir Hijaz Fans. Jadi kalau sesuatu berlaku pada Facebook, boleh saudara layari melalui Instagram, insya-Allah. Walaupun kadang-kadang kita ni diganggu ya. Terima kasih Datuk Aziz, saudara Ramlan dari Yomping. Begitu juga dengan Puan Halimah Ismail, salam dari Singapura. Singapura nampak gayanya COVID meningkat tak Puan? Kabarnya Singapura juga menghadapi masalah peningkatan COVID-19. Baik saudara, bagi mereka yang tak sempat saya santuni, insya-Allah saya akan santun usai pencerahan. Saya harus memberi laporan kerana hari ini suasana yang tidak begitu menyenangkan. Hari ini Sabtu 5 Februari merupakan 57 hari lagi saudara. 57 hari lagi kita akan menghadapi kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan ini merupakan hari yang ke-689 virus corona menyerang bumi kita ini saudara. Dan menurut laporan saudara Rio, keadaan amat mengerikan. Sebab macam mana saya katakan semalam, kemarin, bahawa saya melihat pola-pola kenaikan jumlah jangkitan itu sudah pun terjadi. Kerana hari ini menurut laporan yang saya terima daripada saudara Rio dari Yusri Melaya, katanya daripada semalam 7,234, hari ini terus meningkat kepada 9,117 orang. Tinggi saudara, 9,117 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam laporannya 11 orang. Jumlah terkumpul saat ini adalah 2,904,131 warga kita yang telah pun dicengah oleh virus corona. Sebab itu saya mengharapkan agar kita sentiasa menjaga kebersihan diri. Kita jagalah diri kita saudara. Cuma keheranan kita bagaimana setelah kita melakukan suntikan vaksin, dos pertama, dos kedua, dos ketiga. Tapi hari ini lonjakannya begitu ketara sekali, iaitu 9,117 sebagaimana dilaporkan oleh saudara Rio daripada Yusri Melaya. Dan hari ini juga saya menerima berita yang agak sedih. Itu daripada sahabat sektor saudara Zul dari Manjung. Saudara Zul dia minta agar kita mendoakan kakaknya. Dia seminggu lepas dia rasa badan dia tak apa sihat, tetapi alhamdulillah nampak gayanya dia sudah pun pulih. Cuma katanya kakaknya
menjalankan perniagaan sebagai mak andam, menghias pengantin. Jadi pengantin datang ke rumahnya untuk dihiasi, dan setelah pengantin itu pulang, maka disahkan pengantin tersebut katanya ada COVID-19, malahan kakaknya juga dijangkiti oleh virus corona. Jadi bersamalah kita berdoa. Serezul, saya mengharapkan anda supaya bertabah untuk menghadapi situasi ini. InsyaAllah carilah ubat yang baik bagi saya, minum sumek, cari madu lebah, dan juga air kelapa. Itu kalau saya masih lagi dalam kuarantin saya, tapi nampaknya alhamdulillah ada sedikit kelegaan. Apa yang saya lakukan, minum air sumek dan juga habatus sauda serta air madu dan air kelapa. InsyaAllah kita berdoa, dan saya mengharapkan teman-teman dapat mendoakan agar kakak pada saudara Zul di Manjung itu segera pulih seperti sedia kala. Bagi mereka yang dijangkiti oleh virus ini, keluarganya bertabahlah saudara. Dan hari ini juga saya mendapat laporan yang tidak begitu menyenangkan, kerana menurut Khairi Jamaluddin, kes baru COVID-19 katanya dijangka meningkat mendadak dalam tempoh beberapa minggu lagi. Ini yang kita mengherankan, kenapa pula sekarang selepas perayaan Tahun Baru Cina, dan kita sedang menghadapi kehadiran bulan Al-Mubarak, iaitu bulan Ramadan, dan tentulah kita nak merayakan hari raya untuk pertama kali selepas 2 kali kita tak dapat berkesempatan pulang berhari raya di kampung, berjumpa dengan kaum keluarga. Tapi kalau mendadak katanya dalam tempoh 2 minggu lagi, khawatir saya apakah PKP akan diadakan balik. Ini masalahnya, kerana jangkaan itu, kata Khairi, berdasarkan kadar jangkitan yang tinggi daripada gelombang varian Omicron saat ini saudara. Jadi setakat ini bagaimanapun keseriusannya adalah lebih rendah daripada varian Delta. Mana bukanlah kematian dan sebagainya, tapi jangkitan itu banyak. Namun kita harus kekal berjaga-jaga. Kata Khairi, dapatkan segera dos penggalak, katanya menerusi ciapan di Twitter pada hari ini. Dalam ciapannya juga Khairi turut memuat naik laporan tentang kes baru di negara jiran, di Singapura, yang kini katanya berjumlah 13,208 kes dengan 6 kematian yang telah pun direkodkan. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham dalam ciapannya berkata kadar kebolehjangkitan COVID-19 dikatakan pada jangkaan mengikut kes harian pada Jumaat itu adalah agak pada kadar 1.13, agak tinggi ya saudara. Jadi saya mengharapkan agar kita berhati-hati, sentiasa pastikan kita menjaga kebersihan diri kita. Kalau tidak ada keperluan, tak payah keluar rumah. Kalau tak ada keperluan, tak perlu keluar rumah saudara. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni bukan menentu. Di samping itu juga dalam suasana begini, eloklah kalau saudara keluar rumah, balik rumah jaga kebersihan, bersihkan diri, sabun, dan terbaiknya kita jaga diri kita saudara. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, insya-Allah. Itu jelah yang terbaik dalam keadaan musibah yang nampaknya tiba-tiba saja. Saya terkejut pagi tadi bila saya menerima laporan sebegitu tinggi warga kita yang dijangkiti. Kita berdoa agar COVID-19 ini dapat susut semula. Sebab saya tengok dari segi negeri-negeri, tiba-tiba Perlis naik kepada 88. 2 hari lepas 32. Begitu juga di Kedah. Kedah juga tinggi saudara, ada 847 jangkitan. Tapi saya lihat ada gambaran yang tersiar dalam Instagram ataupun dalam Facebook, mereka yang nak pergi ke Langkawi itu ramai sangat di pelabuhan, dan tiada pula melakukan penjarakan sosial. Tak tahulah kita kenapa begitu. SOP-nya dilanggar. Di Pulau Pinang juga meningkat, iaitu 522. Di Perak ada 231 jangkitan, tetapi di Selangor tinggi saudara. Tiba-tiba saja di Selangor naik balik macam zaman dulu, macam zaman waktu PKP tahun lalu. Iaitu hari ini jangkitan di Selangor adalah 2,490 saudara. Di wilayah Persekutuan juga 584. Malahan Putrajaya yang selama ini 2 angka tiba-tiba naik pada 115. Dan di Negeri Sembilan juga meningkat pada 316, di Melaka ada 395, dan di Johor agak mengerunkan kerana 4 hari dulu 1084. Hari ini ia naik pada 901 orang jangkitan sebab semalam beredar. Jadi artinya di Johor COVID-19 beredar pada angka 900 ke 1000.
Jadi warga Johor harus berhati-hati. Begitu juga di Pahang ada peningkatan. Pahang ada 470, di Terengganu 123, di Kelantan. Ini pun juga menggerunkan kita. Sebab Kelantan nampak pola-pola kenaikan itu seperti zaman saya melaporkan saat COVID menjengah negara kita, waktu kita mengalami PKP dan sebagainya. Iaitu di Kelantan ada 623 dan di Sabah lagi teruk saudara, iaitu 1205 jangkitan pada hari ini. Meningkat begitu tinggi sekali. Bagaimanapun Labuan ada 15 dan saya agak bersyukur kerana di Sarawak Sarawak nampak gayanya alhamdulillah masih lagi pada 2 angka, iaitu Sarawak ada 42 jangkitan. Saya pastikan jaga diri saudara dan kita jaga diri kita. Baik saudara, usai saya memberi laporan tentang apa yang berlaku berhubung dengan COVID-19. Seperti biasa, minta izin untuk kita mewawarkan dalam segmen e-commerce ini. Kalau saudara punya produk, bolehlah berhubung dengan Al-Azhar di talian 0113304141 untuk mewawarkan produk saudara. Dan saudara juga boleh memesan haruman setangi bakur. Bagus saudara, setangi ini bila bilik kita, rumah kita harum semerbak. Kalau rumah kita wangi, maka malaikat pun suka. Syaitan memang benci. Itu sedianya saudara. Dan Al-Azhar masih lagi memasarkan produk-produk daripada Timur Tengah. Ada buah tamarnya, buah badamnya, ini madu daripada Yaman. Begitu juga dengan minyak wangi. Wangiannya tidak lain berasaskan kepada akut ataupun kayu gahru. Saudara, saya menggunakan Amir Al-Khut. Amir tu dalam bahasa Arab raja saudara. Jadi raja khut, raja kayu pula mungkin gamaknya. Saudara Dan saudara juga boleh memesan rendang tok dan baulu berdal. Itu produk ibunya. Yang mulai sibuk sekarang ni mendapat pesanan daripada teman-teman. Dan jangan lupa bagi menjaga kesihatan, untuk mengelakkan kalori. Ini bagi yang selalu mengalami masalah kencing manis, boleh gunakan gula O. Ini untuk kesihatan. Okey, saudara, kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 7114300. 017-711-4300. Dalam situasi sukarnya kita nak dapat bakalan ikan, bakalan ayam dan sebagainya, jangan lupa bila menghubungi Siti Farehah, pesanlah dendeng manis Siti Farehah. Cukup dengan dendeng manis saja, boleh makan dengan kanji, makan dengan nasi, tak ada keperluan lauk-lauk lain. Memang sedap saudara. Saudara juga bagi di Lembah Kelang yang mahu memesan buah-buahan, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Buah-buahan grade AAA, seperti buah limaunya, buah apple, buah cherry, buah anggur, kiwi, semua ini grade A, harga di bawah pasaran sebenarnya. Buah-buah tersebut akan dihantar terus ke rumah saudara. Sila hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhir sekali, seperti biasa, kita tutup kita punya e-commerce untuk saya mewawarkan saudara, iaitu produk yang paling saya suka, iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Memang sedap saudara. Bila makan habis, saya dah habis dah. Nak tunggu lagi pesanan. Kalau Nizam boleh hantar pada saya Popiah Sirih Lady Maria. Sedap saudara. Harganya, rasanya rangup, manis dan pedas. Dan harganya di bawah pasaran, murah saudara. Tapi saya tak boleh mewawarkan harganya. Jadi saudara boleh berhubung dengan Nizam di talian 019-435-1203. Pesanlah Popiah Sirih Lady Maria. Okey saudara, baik. Usai e-commerce, kita masuk apa khabar Puan Abibah binti Jonet, so Aunty Eli, Wak Rafi Kelapa Muda. Terima kasih saudara. Saudara Jafar Jali. Ini kita masuk segmen naluri kehidupan. Saudara, mungkin saudara sudah mendengar cerita ini, tapi apa salahnya kita mewawarkan semula. Kisah ini banyak versinya, macam-macam orang bercerita, tapi saya rasa elok untuk kita mengingat, saling ingat mengingati. Iaitu ini amat menarik kisahnya, itu di mana satu hari Rasulullah SAW
pernah bersabda kepada Ali, itu dia kata, wahai Ali, lakukanlah 5 perkara ini sebelum kamu tidur, kata Rasulullah. Iaitu pertama, berikan sedekah 4,000 dinar. Kemudian barulah kamu tidur. Dan jangan lupa khatamkan Al-Quran sebelum kamu tidur. Belilah syurga sebelum kamu tidur. Kemudian perbaikilah hubungan 2 orang yang tengah berselisih. Kemudian barulah kamu tidur. Jadi kalau orang tengah bergaduh semua, perbaikilah hubungan mereka sebelum kamu tidur. Dan tunaikan satu kali haji sebelum kamu tidur. Dan Ali pun bertanya dan menjawab, ya Rasulullah, mana mungkin aku boleh melakukan semua itu? Jadi kata Rasulullah, 4 kali membaca Al-Fatihah adalah sama nilainya dengan sedekah 4,000 dinar. Jadi saudara, sebelum kita tidur, sebelum kita lap mata tu, bacalah 4 kali surah Al-Fatihah. Dan 3 kali kita membaca surah Al-Ikhlas adalah sama nilainya dengan kita menamatkan bacaan satu Al-Quran. Nilainya lah saudara, bukanlah artinya baca itu dah cukup baca Al-Quran, tidak. Kalau saudara boleh menghabiskan Al-Quran itu lebih baik. Kemudian 3 kali saudara melakukan selawat, adalah sama nilainya dengan harga syurga. Selawatlah saudara, baca 3 kali sebelum nak tidur. 10 kali membaca istighfar. Istighfar ni astagfirullahalazim, saudara, 10 kali baca adalah sama nilainya dengan menyambung silaturahim 2 orang yang bersisih. Dan 4 kali membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar adalah sama dengan menunaikan ibadah haji. Lalu Ali pun berkata, ya Rasulullah, kini aku akan menjalankan semua nasihatmu itu sebelum aku masuk tidur. Saudara, hanya kita perlu melakukannya 5 minit saja sebelum tidur. Sambil berbaring itu, jangan lupa baca Al-Fatihah, selawat Rasulullah, baca surah Al-Ikhlas. Saudara, ini amalan. Jadikan itu sebagai amalan kita, insya-Allah. Ini untuk kebaikan bersama. Saya rasa mungkin saudara juga pernah mendengar cerita ini, tapi elok kita mengingati. Baik saudara, usai naluri kehidupan, kita santun pula. Utara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Kata Cikgu Hibil, meminta maaf tidak menjadikan kita hina. Kalau kita rasa bersalah, kita minta maaf, tidak akan menjadikan kita hina. Memberi maaf juga tidak menjadikan kita merasa bangga. Kalau orang datang minta maaf, okey, apa salahnya? Kita saling bermaaf-maafan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Saya juga dengan saudara, kalau saya buat salah, saya mohon maaf, mohon kemaafan. Tidak menjadikan diri saya hina. Dan kalau saudara bersalah dengan saya memaafkan. Tidak pula menjadikan saya merasa bangga. Ya saudara, namun saling bermaaf-maafan pasti menjadikan kita mulia dan tenang. Hidup ini kita saudara, sebenarnya kita nak cari ketenangan. Bukan kesenangan, tapi ketenangan. Hidup yang tenang itu barulah kita boleh memeta, memikir, menggerakkan apa yang ingin kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Ingat saudara, hidup ini adalah tak lama saudara, sementara saja. Tahu-tahu sekarang ni kita dah tunggu nak datanglah bulan puasa dah dapat dah. Saudara. Baik saudara, saya harap, terima kasih Cikgu Hibil, semua ini menjadikan kita seorang insan yang sentiasa ingat mengingati saudara. Baik saudara, seperti biasa, permulaan saya adalah salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Soal dapat tak dapat, jangan saudara bosan. Saya kalau boleh tak nak bercakap dah, tapi saya kena bercakap supaya pimpinan atau mereka yang berada di anjung kuasa itu mendengar tentang rintihan rakyat. Ini bukan sikit. Dan sekarang ni kita melihat ni apa bala dah datang lah ni, dah 9,000 lebih jangkitan. Apakah kita akan ada PKP? Kalau ada PKP pula, mana pula pekerjaan bertambah hilang, ekonomi tentu merosot. Jadi kita harapkan agar kumpulan wang simpanan pekerja dapat memikirkan untuk mengeluarkan. Sebab ini bukan wang dari siapa, simpanan daripada para pekerja sendiri. Dan yang kita minta bukan untuk semua orang, bagi mereka yang berkelayakan. Jadi saya minta maaf, saya harus menyatakan ini. Saban malam, orang tak suka pun saya akan lafazkan ungkapan ini. Dan paling penting, saya harus mengingatkan bahawa pimpinan negara harus berhati-hati, jangan berbelanja tanpa had. Saudara, kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Baik saudara, tajuk bicara kita malam ini adalah hentikanlah politik kebencian. Ini impian dan harapan kita, hentikanlah politik kebencian. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan dengan meminta agar dihentikan ceasefire politik kebencian,
kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata pantun Pak Nazir? Kata Pak Nazir, dicuci bersih si ikan kelah, kemudian menyengat si buah kelapa. Pemimpin masih terus berbalah, rakyat tergugat, ekonomi dialpa. Kalau kita saling berbalah, jawab-menjawab, cerita politik saban hari, maka ekonomi rakyat macam mana? Ekonomi dilupakan, kehidupan rakyat makin terus tertekan. Ini gambaran daripada Pak Nazir. Katanya lagi, sepanjang hari penat berkempen, hampir rebah di tepi titian. Muhasabahlah diri, wahai pemimpin, jauhkan musibah, fikirkan pujian. Dia sudahlah, jangan kita harus bermuhasabah diri. Jangan nakkan aku yang betul saja. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang begitu berarti, ya saudara. Saya juga menerima kiriman pantun dari sahabat kita Sernodin Malik. Dia sibuk sekarang ni, banyak orang mendatangi iGrow-nya, sebab itu pantun datang last minute. Saya harap Sernodin Malik jangan begitu. Last minute tu kadang tertinggal. Saya nasib baiklah saya terpandang tadi. Kalau tidak nanti tinggal pantun yang baik-baik. Kata Sernodin Malik, Datuk Najib MP Pekan, banyak jasa bukan sedikit. Petani nelayan makin tertekan, rakyat jelata makan berdikit. Apabila petani dan nelayan, kehidupan mereka semakin tertekan, saudara. Dan akhirnya rakyat jelata terpaksalah makan berdikit-dikit. Ini yang kita tak mahu. Negara kita makmur. Katanya lagi, kipas sate panas berbara, bakar di bawah mentari terik. Krisis makanan semakin ketara, bukti pemimpin penuh retorik. Ini yang dulu saya dah cakap. Yang kita harapkan, kita tak mahu hadirnya pemimpin yang retorika, bercakap tapi tak ada hasil. Dan hari ini saya amat takut melihat keadaannya apabila kita bakal menghadapi krisis makanan. Selepas musim Tahun Baru Cina ni, harga makanan terus naik, mencanak-canak, dan kita akan menghadapi kehadiran bulan Ramadan. Tentulah lagi kita memerlukan jumlah bekalan makanan yang lebih, kemudian nak sambut raya. Mudah-mudahan tak adalah COVID berterusan. Kalau tidak nanti terpanggang pula lah kita duduk di rumah. Baik, terima kasih Sernodin, terima kasih Pak Nazir. Kita masuk sekejap tentang kita santun gedung ilmu. Dari culipan buku yang dihantar kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Buku ini terbitan dalam bahasa, saudara. Karya Tenas Effendi, ya, saudara. Ini wajar kita renungkan kerana warga bangsa kita terdahulu, pemimpin-pemimpin Melayu terdahulu amat mengharapkan agar hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang adalah terdiri daripada mereka yang tidak banyak helah. Pemimpin dahulu mengingatkan kita jangan kita memiliki ataupun melantik mereka menjadi pemimpin dan pemimpin yang banyak helah. Kerana jika pemimpin banyak helah, maka memikul beban, ia berkelah. Dia akan memberi alasan dan sebagainya. Akal tak betul, hatinya bercanggah. Sebarang kerja tak pernah sudah. Janji engkar, melanggar sumpah, rakyat sengsara, hidup pun susah. Jadi kita harus mengelakkan pemimpin yang banyak helah. Bila dijadikan pemimpin, amatlah salah. Dijadikan tua, tidak semenggah. Dijadikan induk, banyak masalah. Dijadikan tiang, tegaknya goyah. Dijadikan tudung, aib terdedah. Nak harap macam mana kalau kita nak jadikan tudung pun aibnya akan terdedah. Dijadikan contoh, kerja menyalah. Memimpin umat, punah ganah. Itu pesanan pemimpin terdahulu. Kalau kita salah melantik pemimpin yang banyak helah. Kita sambung lagi malam besok. Terima kasih Tan Sri Johan atas kiriman buku tersebut. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Maka saya perlu menyatakan anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan yang anda masukkan dalam channel YouTube ataupun dalam mana-mana channel sekalipun. Saudara, bagi saya, apa yang anda lakukan haruslah tanggungjawab anda. Begitu juga dengan komen-komen yang anda berikan dalam ruangan ini. Anda juga harus bertanggungjawab. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk menyemak satu persatu segala komen yang anda kirimkan. Ingat saudara, sebagaimana yang saya jelaskan, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya supaya warga kita berinformasi. Ada berita tentang COVID-19, saya wawarkan supaya kita tahu.
Dan pencerahan ini tentulah sudutnya lebih kepada soal politik. Dan tidak ada pun niat saya untuk memuja-muji sesiapa. Ingat saudara, ruangan ini tidak dikenakan sebarang bayaran. Saya juga tidak menerima sebarang bayaran. Jadi kita sama-sama berinteraksi, berprinsipkan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apa yang saya nyatakan, kalau anda tak bersetuju, tak ada masalah bagi saya. Kalau anda bersetuju juga pun, Alhamdulillah. Tetapi kalau saudara merasakan perkara ini perlu, saudara nak memberi pandangan saudara, kirimkan, tak ada masalah. Kita berdiskusi untuk mencari pencerahan yang lebih baik sebagai menjadi pedoman kepada kita dalam berpolitik. Kerana saya lihat hari ini politik tanah air kita ni bertambah baca lagu dah, baca lagu saudara. Ingat saudara, kita warga cinta damai, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Senanglah hidup kita. Dan kalau saudara nak menyantuni apa saja pun, gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang harmonis, jangan maki hamon. Permintaan saya mudah saja saudara. Kalau tak suka, tinggalkan halaman saya. Kalau rasa halaman saya ini membosankan, terpulanglah pada saudara. Tetapi jangan sekali-kali maki hamon. Saya kata tak baik. Buat apa nak buat dosa kering saudara. Kita berdiskusi secara baik untuk mencari kebaikan. Terima kasih saudara Harun. Cuma hari ini saya agak terkesan sebagaimana yang saya katakan bahawa kita sekarang ni sudah pun mendekati masalah krisis makanan. Kerana bekalan ayam segar sudah pasti akan berkurangan apabila pihak penternak ayam di negeri Perak katanya mereka bakal gulung tikar. Kerana ada tekanan untuk meletakkan harga siling dan dalam waktu yang sama sedangkan pihak berkuasa tidak pun menjaga ataupun memastikan bekalan dedak. Itu bekalan dedak sekarang dah naik. Makanan ayam itu. Begitu juga dengan tarif elektrik bagi setiap sangka ayam tempat mereka menternak ayam itu tarif elektriknya naik. Bila tarif elektrik naik, harga dedak sekarang ni katanya sampai RM34 untuk sekuning. Dan pihak Kementerian Perdagangan dalam negeri dan pengguna ataupun pihak Kementerian Pertanian tidak mencari usaha untuk mengurangkan harga kos bagi makanan ayam-ayam ini. Dan bila produknya itu memerlukan modal yang besar dan harga pula ditekan, nak hidup macam mana? Kerana mereka akan mengalami kerugian katanya sejumlah 50 sen bagi setiap kilo ayam yang dijual. Kalau rugi, berniaga buluh kasar, siapa nak buat berniaga? Sebab itu, saya amat mengharapkan. Kerana sekarang ni, harga ayam ladang adalah diberi pada nilai RM6.50. Ini kerja orang tengah. Tapi bila sampai di pasaran, RM8.50 dah ditekan. Jadi kadang begini, mereka menuntut untuk dikurangkan lagi. Dan sedangkan Kementerian Pertanian tidak mau campur tangan. Carilah upaya bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ni. Jangan dibiarkan berlarutan. Akhirnya, peternak-peternak ayam ni gulung tikar. Kalau mereka gulung tikar, kita akan menghadapi masalah. Kita tak boleh hanya bergantung pada makanan dari luar. Kita bergantung dari luar, kita tak tahu halal haramnya. Kita tak tahu macam mana jenis ayam dan sebagainya. Dan saya haraplah agar Kementerian Pertanian khususnya memerhatikan permasalahan ini dan duduk bincang betul-betul. Jangan hanya buat kenyataan demi kenyataan. Dan begitu juga hari ini saya juga terima satu kenyataan dan saya nampak bukanlah demonstrasi tapi perhimpunan bahawa katanya lebih kurang 1,000 nelayan laut dalam di Pahang, di Terengganu, di Kelantan, besar kemungkinan mereka tak boleh ke laut kerana bot-bot mereka tidak mempunyai awak-awak dan Kementerian Pertanian tidak menyediakan pula sebagai alternatif. Siapa yang nak jadi nelayan? Tak ada. Dan sekarang ni setiap tuan punya bot ni dia nak cari pekerja tak boleh. Kerana selama ini mereka mempunyai awak-awak ataupun pekerja-pekerja dalam bot itu bagi satu bot adalah jumlahnya 20 orang. Dan kalau tidak ada maka dulu diambil daripada luar. Tapi sejak diadakan permit lawatan kerja sementara PLKS ni katanya selama ini mereka cuma berhubung dengan Kementerian Pertanian. Tapi sekarang ini terpaksa pula melalui immigration dan harga kos yang terlalu tinggi. Untuk seorang awak-awak, satu bot seorang, untuk satu orang dibayar RM1,500 ke RM3,000. Jadi kalau 20 orang, macam mana lah tuan punya bot nak membayar harga tinggi. Dan sepatutnya keadaan begini, Kementerian Pertanian harus
duduk bincang macam mana. Di samping itu, sebab itu saya katakan, berilah galakan, berilah kursus kepada warga kita yang mana yang nak jadi nelayan laut dalam. Kenapa kita tak mau konsentrate? Kita okey, kita bising, okey datang daripada pekerja asing. Tapi bagaimana yang tempatan? Warga tempatan kita pun banyak tak bekerja, tapi mereka nak kerja pun tak tahu. Agensi tidak berjalan. Sepatutnya Kementerian Pertanian berusahalah ke arah untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, nanti kita akan menghadapi krisis. Krisisnya kalau 1000 itu untuk dipaham. Kerana kata pengusaha bot nelayan laut dalam Pahang, iaitu Encik Mat Yusof, katanya urusan pengambilan pekerja asing sebelum ini dikendalikan oleh Jabatan Perikanan. Namun kini ia perlu melalui Jabatan Immigration yang menyebabkan nelayan menanggung kos tambahan. Ini kataannya. Ya, saya melihat bahawa red tape ataupun birokrasi menjadi-jadi, masalah tidak selesai. Dan kita juga menghadapi masalah bagaimana bekalan ikan semakin tinggi. Kalau dah 1000 tak boleh pergi, itu untuk yang di pantai timur, bagaimana pantai barat. Dan kita pengantungan kita dengan ikan daripada Thailand, daripada Vietnam dan sebagainya. Maka akan jadilah krisis. Krisis ini apa nak jadi pada negara kita? Dalam keadaan kehidupan rakyat semakin susah, tak ada pekerjaan. Jadi saya haraplah benda ini, carilah upaya, fikirlah bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sekadar memberi kenyataan demi kenyataan. Dan saya terima kasih. Ini contoh pemimpin yang baik. Saya kata pemimpin yang baik, dia kalau dia rasa tak mampu, dia akan minta maaf. Sebagai contoh, bagaimana Datuk Menteri Besar Selangor, dia terus terang, sebab semalam kita dah balun dia teruk, sebab ramai orang tak dapat apa semua, dia mengaku bahawa berlaku kelewatan dalam pemberian bantuan Selangor Bangkit BSB. Kerana dia kata, sebab itu dia kata dia minta maaf kerana tidak dapat melangsaikan pemberian itu dalam keadaan yang segera, kerana untuk mangsa-mangsa banjir yang lepas, jumlahnya merekodkan lebih kurang 77,000 permohonan. Jadi katanya sebab masalah nak mengisi borang, maka jadilah bertindih-tindih, maka ada berlaku kelewatan. Saya mengatakan, carilah upaya, tak perlu isi borang, nak buat borang buat apa. Tiap-tiap kawasan tu ada dia punya ketua kampung, serahkanlah ketua kampung menyelesaikan. Tapi bagaimanapun saya terima kasih pada Dato' Amiruddin kerana beliau seorang pemimpin yang berani ke depan. Dia kata saya minta maaf. Bagaimanapun dia berjanji dia akan berusaha untuk menyelesaikan. Saya ingin nyatakan bahawa semua permohonan di negeri Selangor ni sedang ditapis. Saya kata tak payah tapis lah ya Muhammad. Kalau kerajaan negeri nak bagi bantuan, terus beri begitu. Dan katanya banyak disediakan. Jadi bagi daerah Kelang masih terdapat lebih kurang 30,000 permohonan yang masih belum diselesaikan. Daerah Petaling terdapat 10,000 hingga 12,000 permohonan yang belum diproses. Jadi dalam keadaan begini, rakyat tengah susah ni yang Muhammad. You have to think lah. Betul saudara minta maaf kepada rakyat, tak ada masalah. Kita terima dengan hati terbuka, kita tahu permasalahan, tapi cuba cari upaya, takkanlah nak menyelesaikan masalah begini, tak boleh. Rakyat tengah tertekan sekarang ni. Jadi sebab itu saya amat mengharapkan agar kaki tangan di negeri Selangor buatlah kerja. Hari Sabtu ke hari Ahad ke, kerjalah turun selesaikan masalah. Ini masalah rakyat. Ini bencana, siapa boleh buat? Dan sekarang ni hujan turun lagi. Semalam saya tengok Jabatan Meteorologika meramalkan bakal berlaku hujan. Dan COVID pula datang lagi. Aduh, letih. Dan saya rasa lenjan lah rakyat. Jadi saya haraplah Yang Muhammad Menteri Besar Selangor, jangan hanya sekadar meminta maaf, tapi laksanakan usaha. Kita tahu susah, berpuluh ribu ramai, tapi carilah upaya. Dan rakyat akan berterima kasih pada Yang Muhammad sepanjang Yang Muhammad mentadbir kerajaan negeri Selangor bahawa rakyat disantuni. Dari kerajaan pusat, kerajaan federal, yang di mana Yang Muhammad Perdana Menteri telah pun mengumumkan untuk memberi bantuan, salurkan sesegera. Jadi kalau Selangor lambat, biarlah kerajaan pusat segera. Kenapa tidak dilakukan dengan keadaan sebegini? Sebab Yang Muhammad Perdana Menteri pun dah bercakap, elakkan birokrasi, jangan ada birokrasi dalam kita memberi bantuan.
kepada warga yang terkesan oleh bencana banjir. Saya harap benda ini dapat selesaikan dengan segera. Jangan berlarutan. Kesianlah. Ingat saudara, rakyat ini, hidup mereka dalam keadaan sekarang ni cukup tertekan. Pekerjaan semakin berkurangan, pendapatan semakin berkurangan. Minta pengeluaran wang semalam kerja masih lagi tertanggung-nanti. Bagai orang kata bagai menanti orang kata dengar aja guru di langit, air ni tak ada tempayan. Jangan dicurahkan air tempayan saudara. Saudara menanti dan begitu juga mengharapkan bantuan. Semoga janganlah rakyat ini dinafikan tentang kehidupan mereka. Kita negara yang makmur, macam mana boleh jadi begini sekarang? Jadi tunggal langgang sekarang. Saya melihat keadaannya cukup membuatkan rakyat menderita. Sebab itu ni kita masuk politik. Kerana dua pertubuhan perniagaan hari ini mereka mencadangkan supaya pilihan raya umum segera diadakan. Ini bukan kata saya, ini bukan kata pertubuhan politik, tetapi kata badan perniagaan. Bagi mereka merasakan bahawa perlulah disegerakan pilihan umum ini bagi menamatkan amalan politik secara keterlaluan demi untuk meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara. Kalau kita masih berterusan lagi bertelur-telur, orang kata bercakap soal politik tak henti, pelabur tak nak datang dan kestabilan politik masih tidak menentu. Jadi sebab itu Jurucakap Dewan Perniagaan dan Industri Antarabangsa MICCI dan Persatuan SME Malaysia, mereka berkata ketidakstabilan politik yang dirasai hari ini menjejaskan keyakinan pelabur terhadap negara kita. Menurut pengarah eksekutif MCCI Shaun Chia, dia kata pelabur domestik dan asing sama ada menahan keputusan untuk melabur atau melakukan pelaburan secara berhati-hati sehingga mereka melihat persekitaran politik negara kita ini kembali stabil. Jadi beliau mengulas kenyataan Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan Saudara Nizam Abdullah Hamidi bahawa politik secara keterlaluan memberi kesan buruk kepada kerajaan, terutama dalam proses membuat keputusan. Ini realitinya, ya, kata Nizam. Negara-negara jiran mereka berusaha menarik pelabur asing, manakala pemimpin di Malaysia ni sibuk berpolitik. Jadi walaupun Chia mengakui bahawa Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk mengalahkan pelaburan, namun beliau secara terbuka mengkritik beberapa kementerian lain kerana memperkenalkan dasar yang menyebabkan pelabur hilang minat. Ini keadaan sekarang. Jadi dasar bersifat populis yang diumumkan tanpa mengadakan libat urus dengan pihak berkepentingan, selain tidak membuat pertimbangan sebaiknya, keadaan ini tentulah akan menyukarkan pelabur untuk datang melabur. Jadi dalam keadaan begitu, saudara, tak maaf saudara, suara saya begini, saya masih dalam kuarantin saudara, ya. Kuarantin pun malam-malam kena bagi pencerahan juga. Jadi siang-siang kena tengok bahan apa yang perlu saya utarakan, kita untuk memberi pencerahan. Matlamatnya tak ada. Saya agak tertarik dengan kenyataan bagaimana Yang Berhormat Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, nampaknya kali ini beliau benar-benar berang. Berang dia geram, dia marah. Kerana dia mengatakan bahawa Yang Berhormat Menteri Kewangan dia pandang endah tak endah. Jawapannya pun santai saja. Ini berhubung tentang kenyataan bahawa bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas Menteri Kewangan Tengku Zafrul menolak kemungkinan kesan daripada kebangkrapan syarikat genting Hong Kong akan menjejaskan rakyat Malaysia kerana memandangkan kerajaan punya kepentingan dalam bank-bank yang memberi pinjaman. Tapi Tengku Zafrul katanya macam endah tak endah saja, jawab bawa santai-santai begitu saja, tidak melihat ini sebagai satu perkara yang serius. Sedangkan beliau menuntut supaya diadakan satu kesiasatan bagaimana perkara ini boleh berlaku. Ini keadaannya, saudara. Dalam negara kita yang begini sukar, kita terdengar satu demi satu terdedah. Sebab itu dah berang betul lah dengan Tengku Zafrul. Dia kata dia mengulangi, dia kata bahawa banyak skandal kewangan yang akhirnya boleh membuatkan negara kita dalam keadaan yang tidak stabil, bukannya politik malah ekonomi. Saya cakap seserah, memang saya sedang menunggu dan menyiasat serta mengkaji satu persatu. Kita mempunyai banyak kes-kes yang perlu didedahkan dan ini perlu diselesaikan secara tuntas. Siang tadi saya nampak sahabat kita Saudara Zamir Ibrahim dah menjerit lagi apabila naik
apa ini jumlah COVID, jangkitan COVID-19 meningkat, dia pun mulalah bila kata bahawa sekarang ni dia menuntut agar kerajaan segera mengadakan satu siasatan Royal Commission berhubung tentang pembelian dan juga bagaimana cara pemberian vaksin yang diberikan kepada rakyat. Apakah ini dia kata apakah ada sesuatu yang menimbulkan pelbagai persoalan. Wang yang kita gunakan untuk membeli vaksin berbilion. Itu bab vaksin. Kita menghadapi Pandora Papers. Tak selesai lagi saudara. Bagaimana wang milik kita dalam negara sudah pun berada di luar. Macam mana nak tarik balik? Bukan sikit, berbilion-bilion. Malahan boleh mencapai triliun jumlahnya. Dan perlu dilakukan siasatan supaya wang itu dapat dibawa pulang. Kita juga mempunyai skandal berbilion tentang bagaimana 5G ni. MID masih tak selesai lagi. Kita banyak lagi skandal yang tak selesai. Dan kita mengharapkan supaya biarlah semua ini dapat terlaksana. Dan semua ini boleh terlaksana seandainya suasana politik kita stabil. Dalam keadaan sekarang ni, kalau nak buat siasatan, orang kata ini adalah siasatan yang merupakan dendam. Dalam keadaan sekarang ni pun, pimpinan dalam keadaan 50-50 nak bedakan nanti, hilang undi dan sebagainya. Ini juga. Sebab kita juga dalam menghadapi dekat sangat tarikh jeda waktu untuk mengadakan pilihan raya umum. Jadi sepatutnya dalam keadaan sekarang ni selesaikan dulu. Terus kalah dengan pilihan raya umum, tak payahlah negeri Johor dan sebagainya. Berselerat dah sekarang saudara. Saya melihat keadaannya berselerat. Terus terang bila saya menatap satu persatu berita yang saya lihat, yang saya baca, yang saya tatap, saya melihat bahawa kedudukan politik kita kali ini adalah suasana yang cukup teruk, cukup bercelaru. Malahan kita dah tahu banyak sangat parti-parti politik. Jadi semua ini menggambarkan perpecahan, bukan satu perpaduan. Sebab itu saya katakan berhentikanlah serangan demi serangan dan sebagainya saudara. Jadi keadaan begini tidak menguntungkan rakyat, bukan untuk kebaikan rakyat. Saudara. Dan kita bercakap sedikit tentang apa yang berlaku di Johor. Johor setakat ini dapatan saya sekitar 750,000 pengundi baru akan mengundi di Johor. 750,000 pengundi baru. Yang 3 malam tu saya kata 1.7 juta. Jadi bertambah menjadi lebih 2 juta lebih pengundi yang akan mengambil bahagian dalam pilihan raya di Johor. Dan ini termasuk 175,000 pengundi yang di bawah usia 21 tahun. Ini keadaan di Johor. Undi ini sekarang menjadi rebutan semua parti. Dan cuma saya ketawa juga, ada kawan tanya dengan saya, ada kiriman petang tadi, saya senyum sebab mereka bertanya, dia kata mana Den Paguh ni, dia kata senyap aja. Saya kata ada, sebab masih lagi bertelagah dengan Tun Najib dalam media sosial, tetapi tidak dilihat hadir untuk memulakan gerak kerja pilihan raya. Jadi dia kata orang lantik jadi bos, jadi ketua, jadi pemimpin nombor 1, tiba-tiba tak mau pula bertanding di kawasan sendiri. Retinya belum bertanding dah goyah. Katanya takut kalah lah tu. Kalau penyokong, dia kata kalau lah dia jadi penyokong Parti Persatu, dia kata siang-siang lagi lah cabut lagi, dia kata kalau ada pemimpin sebegitu. Baik saudara, semalam UMNO Barisan Nasional telah memulakan gerak kerjanya untuk wilayah barat, iaitu di kawasan Datuk Hasni. Yang Hormat Datuk A.R. Hasni, gerak kerja, saya lihat gerak kerja pelancaran kempen pilihan raya untuk negeri Johor. Di situ ada lebih kurang 5 kursi dalam negeri rasanya. Dan saya melihat bahawa kehadiran, aturannya atau caranya begitu meyakinkan. Memang meyakinkan. Saya melihat kali ini dia lebih. Tapi saya mengharapkan jangan hanya sekadar kita ni hebat waktu pelancaran. Waktu pelancaran, hebat sana sini. Tapi resultnya bagaimana? Jadi jentera harus bekerja keras. Tetapi bagaimanapun, jadi untuk wilayah barat, dapatan saya, UMNO sudah pun mendominasikan. Dan yang mengikut niat kedua adalah Parti Keadilan. Walaupun Parti Keadilan cuma memperolehi bakal bertanding di 20 kawasan. Belum lagi kita tahu di mana. 20 kawasan Dewan Undangan Negeri. Tapi mereka telah pun mengadakan pelancaran gerak kerja partinya.
parti-parti lain senyap sepi. Parti-parti politik lain senyap sepi. Yang kita lihat adalah perbalahan melalui media sosial. Sama ada daripada Perikatan Nasional, itu parti PBM yang kita dengar. Apa cerita lagi? Ketua perangannya pumpang. Tak ke mana pun saya katakan. Menggunakan media sosial. Jenteranya entah ke mana. Rasa saya ke laut. Begitu juga dengan rakannya itu daripada parti PAS. Juga tak nampak, tak ada laporan. Malahan yang saya nampak sekarang ni pejuang pula tiba-tiba muncul. Ini pejuang ni Tun Dr. Mahathir, kita ingatkan dia baru keluar daripada hospital, okeylah berehat. Tidak, dia buat satu surat sebarkan di melalui media sosial untuk rakyat Johor. Tapi bila saya baca dia punya kenyataan tu, saya kata tak habis-habis lagi kebenciannya. Saya sudahlah. Ini tidak. Dia kata pilihan raya Johor ni hendaklah menghentikan memilih pemimpin yang kleptokrat. Ni apa benda ni? Saya nampak pejuang juga tidak menjalankan dia punya ini gerak kerja, tetapi menggunakan media sosial menyerang. Dan serangan itu saya tak nampak ada relevan untuk pilihan raya di negeri Johor. Saya tak nampak. Kerana bila dia kata kleptokrat di Johor, jangan kita pilih pemimpin yang rasuah sebagainya. Siapa di Johor yang rasuah? Hanyalah kadang sekarang. Yang amat berhormat Datuk Hasni baru jadi Menteri Besar dalam tempoh 2-3 bulan saja. Tetapi kita tahu waktu era dia dulu, berapa beribu tanah di Johor tergadai. Saya dulu pernah mendedahkan setengah kawasan Pontian itu tergadai pada negara luar. Malahan ada juga kawasan itu dijadikan kawasan tadahan air untuk negara Singapura. Kawasan sebut bila dijadikan tadahan air, kita pun tak boleh nak masuk. Kerana ia dikawal oleh pengawal-pengawal keselamatan yang didatangkan oleh Singapura. Ini gambarannya. Jadi nak kata sekarang ni nak tuduh Hasni macam mana? Saya tak nampak kalau nak katakan yang amat berhormat Datuk Hasni ni kleptokrat. Beliau baru pimpin. Jadi saya kata, pejuang ni apa hal ni? Berani turun masuk gelanggang lah. Dan tuduhan yang dilakukan bila kita rakyat Johor mesti tidak mengundi pemimpin-pemimpin yang korup. Yang mana korup? Kerana UMNO Barisan Nasional akan mengumumkan pemimpin yang baru. Jadi sekarang ni apa? Siapa yang tunjukkan? Saya melihat, sebab saya katakan berhentilah kita untuk mengemukakan pertikaian politik secara terbuka begitu. Malu kat orang. Kita nak tengok sekarang ni supaya pemimpin menyantuni segera masalah rakyat. Ini masalahnya. Tapi bila saya tengok bila pembangkang mempertikaikan bahawa perikatan pilihan raya negeri Johor kononnya tidak sesuai kerana ini kita akan mengadakan pilihan raya masa dekat. Jadi tak sesuai. Kenapa? Kerana mereka, saya rasa mereka sudah merasakan akan kalah. Sebab itu saya dapatan melalui survey yang saya dapat semalam, kemarin dan beberapa hari lalu, memang dari segi dapatan surveynya UMNO Barisan Nasional terlalu ke hadapan. Too far. Cuma kita harapkan supaya mereka tidak leka. Jentera-jentera parti tak boleh leka. Dalam keadaan jangan kata selesa. Sebab apabila mereka melontarkan tak sesuai waktunya, sesuai bila nak panggil pilihan raya ni? Kerana semua orang tahu masalahnya apabila yang amat berhormat Datuk Hasni mengalami kesukaran untuk mentadbir kerajaan negeri apabila dia terpaksa mengemis simpati dan sokongan daripada musuh. Dia terpaksa minta ihsan dari musuh untuk bersetuju dengan sebarang cadangan ataupun dasar untuk kerajaan negeri Johor. Sebab itu yang terbaik buat pilihan raya. Dan sekarang ni mereka menyerang, mengatakan tak sesuai, retinya mereka sudah mengaku kalah. Bagi saya lah cakap saya terang. Jadi sekarang isu tak ada. Saya cuba cari jalan apa isu yang dimainkan oleh pembangkang ataupun mereka yang tidak sealiran dengan UMNO Barisan Nasional di Johor. Malahan kita melihat kalang-kalang teman-teman daripada bukan Melayu sudah pun nak balik menyokong MCA. Dan ini yang sedang berlaku sekarang. Jadi bila mereka mengatakan bahawa kita ni tamak kuasa tang mana? Sebab kita memulangkan kepada rakyat. Bukan pastinya kemenangan. Sebab saya dah bercakap, pilihan raya kali ini kita serahkan kepada rakyat untuk menentukan siapa pilihan mereka. Bukan kita yang mendominasikan suasana, tidak. Jadi bila kata tamak kuasa, tang mana letaknya tamak kuasa?
yang kita harapkan supaya akan wujud satu kerajaan baru yang dipimpin oleh rakyat secara tuntas, secara ada dominasi, ada dominan. Barulah satu projek ataupun satu pembangunan, satu dasar itu dapat terlaksana dengan baik. Tak kisahlah sama ada datang daripada UMNO Barisan Nasional ke, atau daripada keadilan ke. Tapi keadilan saya tengok dengan 20 kerusi itu berat kan, susahlah juga. Ataupun daripada Perikatan Nasional ke. Tapi Perikatan Nasional belum bergerak lagi. Ataupun pejuang ke. Jangan heboh dekat laman sosial lah. Kita bertanding kali ini, kita serahkan pada rakyat. Tapi jangan tuduh. Jadi sekarang ni saya melihat bahawa pilihan raya di negeri Johor, ini dapatan saya dan bacaan saya, bahawa mereka menggunakan pilihan raya negeri Johor adalah laman ataupun medan untuk menyerang peribadi. Saya nampak begitu kayaknya. Peribadi Datuk Seri Najib kena serang, peribadi Datuk Zahid Hamidi kena serang, peribadi Tok Mat kena serang. Mereka menyerang siapa peribadi untuk apa? Kita nak supaya, saya harap supaya ada sesuatu yang akan dijaja ataupun dijanjikan untuk rakyat. Sebab itu UMNO Barisan Nasional macam kata Tok Mat kekal. Kita nakkan menjamin kestabilan politik. Supaya dengan adanya kestabilan politik ini, maka bolehlah mewujudkan ekonomi yang stabil. Itu soal siapa yang mentadbir soal lain. Dia diharapkan dengan pilihan raya kali ini. Jadi UMNO mengharapkan sokongan daripada rakyat, itu saja. Sebab tu dan saya tengok apa yang dinyatakan oleh Presiden UMNO, iaitu Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata pilihan raya negeri Johor kali ini amat signifikan. Amat signifikan kerana ia dilihat seolah bagai satu kebangkitan untuk UMNO Barisan Nasional. Memang siapa pun tak boleh nafikan bahawa UMNO memang dia lahir di negeri Johor. Dan terpulanglah pada warga Johor nak terima atau tidak UMNO kali ini, ataupun nak benamkan terus, tak ada masalah. Tetapi saya yakin untuk medan kali ini, warga Johor, mereka melihat setelah mereka mengundi Pakatan Harapan selama 22 bulan, apa yang berlaku. Kemudian warga Johor sendiri yang memimpin Perikatan Nasional, apa yang terjadi. Dan hari ini pimpinan yang dalam keadaan CP-CP, kuasa tak berapa banyak mana pun mentadbir negara dalam keadaan macam mana. Sebab itu saya rasa bahawa Johor kali ini tentulah mereka akan membuat satu keputusan yang jauh lebih baik lagi untuk menobatkan kembali UMNO. Dan saya melihat pula, ini saya cakap terang, dulu waktu kita menjadi pembangkang, apabila UMNO kalah dalam pilihan raya umum 2018 yang lalu, di Johor lah, iaitu di Tanjung Piai, berlakunya kebangkitan yang begitu besar bagi UMNO Barisan Nasional apabila Tanjung Piai kembali dimenangi dengan begitu bergaya sekali. Dan berikut ekoran daripada itu, berlakunya pilihan raya di Sabah, UMNO Barisan Nasional menang. Jadi artinya kebangkitan berlaku di Tanjung Piai, di Johor. Kemudian berterusanlah kepada pilihan raya negeri Sabah, pilihan raya negeri Melaka dan Sarawak. Dan kali ini saya yakin Johor sekali lagi akan memberi satu suntikan yang begitu berarti kepada UMNO, parti yang dilihat sebagai parti keramat orang Melayu. Saya amat berkeyakinan saya. Sebab itu semasa pelancaran Jentera Barisan Nasional di pusat operasi Zon Barat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Eduk City di Iskandar Putih semalam, Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa kebangkitan ini bukan main-main. Ini kebangkitan yang begitu besar untuk UMNO. Tetapi warga UMNO jangan berada dalam selesa. Sebab itu dia kata di Melaka kita menang, tapi kemenangan di Melaka tidak menjadikan kita alpa. Di Melaka adalah sebagai satu lonjakan semangat. Tapi untuk di Johor kali ini, beliau yakin UMNO Barisan Nasional akan mementa satu lagi. Sebab itu, jadi saya bersetuju dengan mana ni, Wan M. Bakri, dia kata apa tadi? Sebenarnya mereka takut pada Wan Siri. Senang cerita mereka takut kalah. Saya melihat bahawa kalau benar, saya bersetuju. Saya jangan marah dengan saya dengar ucapan yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu dengan melancarkan untuk pemuda keadilan. Ada ini ahli parlimen yang muda daripada Johor Bahru. Sebenarnya setempat lagi tu Dr. Masli. Saya dengar ucapannya. Saya tak nampak apa yang nak dibawa.
Cerita lain tak ada adalah cerita rasuah. Saya cuma hairan tentang kalau isu rasuah, saya kata, takkan Datuk Asni 3 bulan ada rasuah. Satu benda yang tidak ada logika. Saudara, dan hari ini saya melihat rakyat Johor sudah menerima kepimpinan Yang Berhormat Datuk Hasni Mohamad untuk diteruskan. Sebab itu saya melihat majlis pelancaran begitu gilang gemilang. Kalau tak suka, takkan boleh berlaku begitu. Saya tidak nampak bahawa ini dilakukan hanya suka-suka. Sebab itu saudara, apa yang dikatakan oleh Presiden UMNO, bahawa beliau begitu keyakinan ada dia punya asasnya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Timbalan Presiden Datuk Muhammad Hassan, dia kata Barisan Nasional perlu menang pada pilihan raya negeri Johor bagi memberi impak. Ini adalah demi untuk kebangkitan parti itu di peringkat nasional. Jadi bagaimanapun dia kata kalau nak menang kena buat cara nak menang. Ini mengingatkan pada warga UMNO, warga Barisan Nasional, terutama daripada MCA, daripada MIC. Jangan buat kenyataan yang bukan-bukan. Sebelum nak buat kenyataan tu, duduk bincang. Jangan tunjuk keras kepala. Jangan tunjuk anda besar. Dalam keadaan anda ada sokongan, tiba-tiba saya terkejut juga apabila Wika Siong, wah, kita, pemimpin kita semua bersih. Jangan begitu, tak baik. Santun betul-betul. Jangan tempelak diri kita sendiri. Jangan pula dah tengok ada sokongan daripada warga bukan Melayu terhadap MCA kali ini, dah mula buka, dah mula nak berkepak. Ini jangan. Nanti orang UMNO mengamuk nanti. Sebab itu saya mengharapkan agar Datuk Sri Zahid kekalkan dengan formula mereka nak bertanding biar kawasan yang majoritinya bukan Melayu. Jangan lagi kita ada satu sikap memikul biawak hidup. Tapi untuk warga India ni kita tahulah, kita faham. Bukan kita tak faham, kita faham. Kerana landscape kependudukan di negara kita ni tak begitu ramai dinominasikan oleh warga India. Jadi okey, 1-2 kursi kita bagilah, tak ada masalah, sebab menandakan begitu besarnya kita dalam menyantuni hidup harmonis dalam masyarakat majmuk. Tetapi untuk MCA, saya menyarankan agar Yang Berhormat Presiden UMNO, pengurusi Barisan Nasional, letakkan mereka bertanding di kawasan-kawasan yang majoritinya bukan Melayu. Saya harap benda begitu. Kalaupun bukan majoritinya, tetapi kalau yang 55% ataupun 45%, biarkan mereka bertanding. Kita sokongan daripada warga bangsa kita, memang warga UMNO akan bekerja keras, tapi tidaklah memberi kemenangan yang mudah. Cukup-cukuplah. Dulu saya dah bercakap dan saya akan terus bercakap. UMNO tidak lagi harus dilihat memikul biawak hidup. Kerana bila kita memikul biawak hidup, akhirnya kita yang terkesan. Cukup-cukuplah. Dah letih dah kita nak pikul. Dan hari ini benar. Saya kata kalau kita nak bercakap soal perkongsian kuasa, mari mereka bertanding. Kalau mereka bertanding di kawasan bukan Melayu yang mendapat sokongan, barulah duduk bersama kita bincang untuk perkongsian kuasa. Tapi kamu bertanding di kawasan kita, di rumah kita, di halaman kita, lepas nak kongsi kuasa. Itu bukan perkongsian kuasa. Itu namanya anda adalah seperti memaksa kami memikul biawak hidup. Ini saya cakap terus terang. Saya haraplah dalam pemilihan calon kali ini, apabila dikatakan bahawa UMNO Barisan Nasional, UMNO akan bertanding di 42 kawasan, maka pastikan kawasan kita. Dan yang lain itu kita tak ada masalah, kita bantu, bukan kita tak bantu. Sebab ada juga pengundi-pengundi Melayu di kawasan tersebut, kita akan bantu habis-habisan. Tetapi jangan mereka berkepak dada di kawasan kita. Jangan anda membuka gelanggang di hadapan halaman kami. Buka gelanggang di halaman anda. Kita lihat silat anda, kuntau anda bagaimana. Sebab bagi saya, dalam berpolitik kita mesti ada silatnya, mesti ada pencapnya. Bukan hanya mengharapkan ihsan semata-mata. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Datuk Asni. Sebab beliau juga amat mengharapkan, dan ini untuk warga Johor, khususnya warga Johor, bahawa apa yang beliau lakukan hari ini adalah semata-mata demi untuk kebaikan negeri Johor. Ekonomi negeri Johor perlu dipulihkan segera. Sebab Johor perlu berhampiran dengan Singapura. Dan kestabilan politik mesti diwujudkan kembali di negeri Johor. Sebab itu saya katakan, kalau warga Johor nak memilih bukan UMNO pun, berilah sokongan sepenuhnya pada bukan UMNO. Tak apa, tak ada masalah. Asalkan ada kestabilan politik. Tapi kalau dalam keadaan sedikit sana, sedikit sini, itu tidak stabil. Bagaimanapun keyakinan saya, untuk kali ini, jika anda
meyakini UMNO Barisan Nasional untuk mentadbir Johor semula selepas kita mengalami kekalahan. Saya harap agar berilah kemenangan itu sebenarnya supaya warga di Singapura dapat melihat, pelabur-pelabur yang sekarang ini mereka melihat bagaimana kita di Johor ni dapat melaksanakan kestabilan politik. InsyaAllah. Saya tengok, bukan saya tak nampak, ada juga culipan, orang Johor ni kena bagilah undi pada UMNO, macam mana orang Melaka sekarang dah kaya raya. Itu sindiran. Tetapi saudara jangan lupa, selepas saja, tak sampai 100 hari, belum 100 hari, UMNO mentadbir di Johor, pelabur sudah datang. Pelaburan lebih kurang 1 bilion tak silap saya. Sudah pun masuk ke negeri Melaka. Dan kegiatan ekonomi di Melaka sudah pun bergerak. Cuma saya nampak bila adanya COVID ni, alamak, mungkin terhalang. Tetapi bagaimanapun, saya mengharapkan kalau Johor takbir, stabil politiknya, Melaka stabil politiknya, maka dua daerah ini, kerana jangan lupa, pelancong-pelancong dari Singapura datang ke Johor, daripada Johor terus ke Melaka. Dan ekonomi di Melaka daripada ini sektor pelancongan. Bukan ada kilang-kilang, tetapi ekonomi di Johor adalah perkilangan. Dan pelabur-pelabur takkan lari kalau dia merasakan pentadbiran politik di Johor mantap dan stabil. Sama-sama kita stabilkan. Ini sebab itu saya bersetuju dengan pandangan yang amat berhormat Datuk Asni bahawa pilihan raya negeri Johor ini adalah penting untuk memperkukuhkan semula daya saing ekonomi Johor. Beliau baru nak menggerakkan. Jangan sekali-kali kita melihat angsa emas ini, kita patahkan tengkuknya. Kena ingat saudara bahawa Johor adalah antara negeri yang paling penting dalam membawa KDNK ataupun pendapatan negara. Selain daripada Pulau Pinang, Selangor, Johor berperanan. Selangor ini termasuk dalam Kelang, wilayah persekutuan saudara. So ini adalah 4 negeri yang ekonominya menentukan kehidupan rakyat kita keseluruhannya. Dan bila ditambah lagi kestabilan politik dapat dijana di Sabah, dapat dijana di Sarawak, maka kita nak kembalikan balik. Saya yakin matlamat apa yang akan dilakukan oleh Datuk Asni seandainya beliau diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, meneruskan kepimpinan negeri Johor adalah untuk mengembalikan semula kemakmuran rakyat Johor. Ingat orang Johor ni bukan saudara, orang Johor ni ada tu. Pastikan anda adalah untuk warga Johor. Saya tak boleh nak lebih daripada itu. Saya bukan pengundi Johor, saya orang Perak. Tapi saya melihat pola-pola politik di Johor, insya-Allah nampak gayanya UMNO Barisan Nasional sudah mula jauh ke depan. Dan saya tengok yang mengikut dari belakang adalah Parti Keadilan. Yang lain saya rasa nampak gayanya, saya minta maaf, rasa-rasanya ke laut. Tak usah bercakap lah soal Parti Muda, tak usah bercakap lah Parti Pejuang, kata itu, kata ini. Tak ke mana. Saya nampak Pejuang takkan ke mana, parti-parti lain pun takkan ke mana, malahan besar kemungkinan. Perikatan Nasional pun, ini adalah hari-hari terakhir mereka untuk berada di pesada politik di negeri Johor. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.